اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ya Allah apa jua ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Atiyah, Atiyah, Atiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Bertemu kembali dalam Hayati Quran siri yang ke-813 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berkongsi satu hari satu ayat daripada Al-Quran untuk kita mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita sentiasa dibimbing di bawah petunjuk dan hidayah Al-Quran insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada Hayati Quran siri yang ke-813, surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 207 ayat 124. Mohon sebaik sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen. Hayati Quran siri 813, surah yang ke-9 At-Taubah ayat 124, muka surat 207. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan rohani Adam, Nur Asikin, Asia Hussein, Kamizah, Siti Maria, Marda WKN, Fauzan Muhammad, kemudian Dipa Miko, Safia Sapian, ahlan-ahlan Halina Kadir, begitu juga Wan Muhammad Suid, serta Binarai Sulaiman dan sahabat-sahabat yang lain yang berada di TikTok. Ahlan-ahlan Ros Adam, Marda WKN, Leli 1707, Hariyati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarina Hashim, Kak As, terima kasih banyak-banyak Kak As, Leli 1707, Hariyati, Ros Adam untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan-ahlan Syafi Jamaluddin serta sahabat-sahabat yang lain. Jom, hari ini kita nak mulakan dahulu dengan ayat yang ke-124, surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 207. Seperti biasa, kita nak mulakan dengan tadarus dahulu, bacaan dahulu. Setiap satu huruf bila kita baca daripada Al-Quran, Allah janjikan 10 kali ganda hasanah dan kebaikan. Maka kalaulah kita baca 10 huruf, 100 hasanah. Kalaulah kita baca 100 huruf, maka 1000 hasanah. Mudah-mudahan Allah menjadikan lidah kita sentiasa basah dengan mengingatinya dan membaca kitab sucinya. Amin ya rabbal alamin. Jom kita nak baca dulu ayat ini, tak panjang, hanya 2 baris. Ayat 124, surah yang ke-9 At-Taubah. Mohon sebaik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ayat 124 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Jom kita perhatikan ayat 124 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 207. Apakah ringkasan ayat yang ke-124 ini? Maka daripada tafsir Al-Wasit oleh Imam At-Tantawi, maka pada ayat ini Allah menerangkan keadaan dua golongan manusia. Allah menerangkan keadaan dua golongan manusia setiap kali wahyu Al-Quran turun. Maka pada ayat ini Allah menerangkan keadaan dua golongan manusia bila turunnya wahyu Al-Quran. Golongan yang pertama, mereka akan mengejek dan mempersendakan Al-Quran. Inilah golongan munafik. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang bertambah iman dan mereka bergembira dengan setiap wahyu yang turun. Itulah golongan orang-orang yang Allah redai. Maka ringkasan ayat 124 adalah bagaimana Allah menerangkan pada ayat ini keadaan dua golongan apabila turunnya wahyu Al-Quran. Ada yang akan mempersenda dan mempermainkan. Itulah keadaan golongan munafik. Dan ada yang akan bertambah iman dan bergembira. Itulah keadaan orang yang beriman. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-124. Jom kita perhatikan terjemahan dan pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat, wa dan idza apabila, ma unzilat setiap kali diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Surah, sesuatu surah daripada Al-Quran. Maka daripada ayat ini pengajaran yang pertama yang kita dapat, kadangkala ada wahyu yang mana turun satu surah sekaligus turun. Dan ada kadangkala yang turun adalah beberapa ayat daripada Al-Quran. Sebab tempoh penurunan wahyu adalah selama 23 tahun kerasulan Nabi. Dan wahyu turun berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang Allah ingin ayat dan surah tersebut turun. Maka kadang-kala turun satu ayat, kadang-kala macam dalam ayat ini turun satu surah, kadang-kala turun beberapa muka surat. Maka wahyu turun berdasarkan kepada situasi dan keperluan Nabi SAW dan para sahabat. Maka Allah berfirman, dan apabila setiap kali diturunkan sesuatu surah daripada Al-Quran, maka kadang-kala turun satu surah, kadang-kala turun beberapa ayat, bukannya satu surah. Daripada sini pengajaran yang kita dapat daripada penurunan wahyu, bahawa setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah bersesuaian dengan kita. Sebagaimana wahyu turun bersesuaian dengan waktu dan keadaan, begitulah juga keadaan setiap manusia adalah bersesuaian dengan waktu dan keadaan tersebut. Kalaulah Allah datangkan ujian, kerana memang itulah yang sesuai pada waktu itu. Kalaulah Allah datangkan nikmat, itulah yang sesuai untuk kita. Tugas kita sebagai hamba adalah bagaimana kita nak syukur bila dapat nikmat. Kita nak sabar apabila mendapat ujian. Namun
Hakikatnya Allah lebih tahu apa yang sesuai untuk kita. Sebab itu kita pernah baca pada surah Al-Baqarah juz yang kedua. Allah berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'a." Boleh jadi perkara yang kamu benci dan tak suka. Boleh jadi perkara itu adalah baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi perkara yang kamu suka, yang kamu inginkan, boleh jadi perkara itu adalah tak baik untuk kamu. Ayat yang ke-216 daripada surah yang kedua Al-Baqarah. Ayat yang ke-216. Maka wahyu pun sama. Maka kadang-kala Allah turunkan satu surah, kadang-kala satu ayat, kadang-kala beberapa ayat. Maka Allah menurunkan wahyu berdasarkan kepada keadaan dan situasi pada masa itu. Dan daripada situlah pengajaran yang pertama kita ambil. Begitulah juga setiap detik daripada kehidupan kita. Apapun yang berlaku, sebenarnya itulah yang sesuai dan terbaik untuk kita. Kita hanya perlu percaya kepada Allah dengan bersyukur bila kita dapat nikmat dan sabar apabila kita mendapat ujian. Firman Allah, wa dan iza apabila ma setiap kali uzilat diturunkan suratun sesuatu surah dalam kurungan daripada Al-Quran, fa maka minhum sebahagian daripada mereka man ada yang yaqulu berkata, maka ini adalah golongan munafik. Bila turunnya wahyu, inilah keadaan orang munafik. Apakah keadaan orang munafik? Mereka akan berkata, ayyu siapakah kum daripada kamu. Mereka bercakap dengan kawan-kawan mereka yang munafik yang lain. Ayyukum, siapakah daripada kalangan kamu zadathu telah menambah baginya hadhihi dengan Al-Quran ini imana keimanan. Maka bila wahyu turun, mereka akan bergelak tawa, mereka akan mengejek dan bergurau senda. Mereka akan bertanya, ayyukum zadat hadhi imana, siapa di antara kamu yang iman dia dah bertambah dengan surah ini. Dalam nada mengejek, istihzaan, mereka mengejek. Dan inilah pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil. Apakah pengajaran yang kedua? Orang yang ada masalah nifak, orang yang ada masalah hati, orang yang ada masalah dalaman dia, maka setiap benda walaupun urusan agama, mereka akan jadikan sebagai bahan gurauan, lawak jenaka dan tempat untuk bersenda. Itu tanda-tanda dia. Walhal benda-benda agama tak sepatutnya dijadikan bahan gurauan, bahan jenaka, bahan gelak tawa. Maka pengajaran yang kedua daripada ayat ini adalah orang munafik, mereka suka mempermainkan agama. Mereka suka menghina agama. Mereka suka untuk mengejek dan memperlekehkan agama. Sebab itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila turun dia Al-Quran, apa yang mereka akan buat? Mereka akan bergurau senda sesama mereka. Lalu mereka berkata, man yakul, maka ada di antara mereka yang berkata, ayyukum, siapakah di antara kamu zadathu hadhihi imana, telah bertambah untuknya dengan Al-Quran ini, surah ini, iman dia. Ada tak siapa yang bertambah iman dengan Al-Quran? Dan mereka gelak tawa. Allahu Akbar. Dan zaman kita pun, kadang-kala benda tu kita nampak. Ada orang bermain-main dengan ayat Al-Quran. Mereka baca ayat Al-Quran dan jadikan itu sebagai bahan lawak jenaka. Al-iyadzubillah. Ataupun apa-apa amalan agama, mereka jadikan sebagai bahan lawak jenaka. Orang yang ada masalah, hati yang tak tenang, kadang-kala mereka perlukan hiburan. Maka hiburan tak ada masalah. Tetapi apabila menghibur dengan sesuatu daripada perkara yang berkaitan agama, maka itu masalah. Itu adalah gambaran orang yang hatinya ada masalah dan orang yang ada nifak,
penyakit hati sebagaimana yang kita baca pada ayat ini. Maka bila turun sesuatu wahyu Al-Quran, mereka akan berkata, ada tak sesiapa di antara kamu, wahai orang munafik, yang bertambah iman dia? Tetapi firman Allah berbeza dengan orang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا maka adapun allazina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman, bila turunnya wahyu, maka zadat, telah bertambah, bagi mereka, imana, keimanan. Orang-orang beriman bila turun wahyu, iman dia bertambah. Dan daripada sini menjadi pengajaran yang ketiga kepada kita. Apakah pengajaran yang ketiga? Bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman boleh bertambah dan berkurang. Sebab itu Allah menggunakan perkataan, orang-orang beriman bila mendengar Al-Quran, fazadathum, maka bertambahlah bagi mereka imana, keimanan. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebab itu kita pun boleh tengok diri kita. Iman kita bila tengah kuat. Contohnya kita dengar wahyu, kita zikir, kita baca Quran, iman kita kuat. Maka bila iman kita kuat, mudah untuk kita melakukan amalan-amalan baik. Tapi masalahnya bila iman kita lemah, Masya Allah. Iman kita bila lemah, maka adalah sangat-sangat masalah. Maka kadang-kadang amalan yang mudah, nampak mudah, maka tak mampu nak buat. Maka pengajaran yang ketiga daripada ayat ini, bahawa kata Imam Ibn Katsir, ayat ini menjadi dalil bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah bawakan tajuk dalam kitab sahihnya. Kata Imam Bukhari tajuknya, Al-imanu yazidu wa yankus. Iman boleh bertambah dan berkurang. Maka sebab itu kita perlu mencari perkara-perkara yang boleh menaikkan iman. Dan kita perlu hindari dan jauhkan perkara-perkara yang boleh merosotkan iman. Maka pengajaran yang ketiga daripada ayat ini adalah bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Pengajaran yang keempat daripada perkataan yang sama, orang-orang beriman apabila mendengar Al-Quran, iman dia bertambah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Pengajaran yang keempat daripada ayat yang sama, orang-orang yang beriman apabila mendengar Al-Quran, bertambah. Bahkan apabila mendengar sesuatu berkenaan tentang Allah, bertambah. Sebab itu kita dah baca pada permulaan surah Al-Anfal, surah yang ke-8, di mana Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Ayat yang kedua daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Maka pengajaran yang keempat daripada ayat yang sama, orang-orang yang beriman apabila mendengar Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Masya Allah. Dan itu sifat yang sepatutnya saya dan kita ada. Apabila mendengar Al-Quran, bertambah keimanan. Ini tak, kadang-kadang bila dengar Al-Quran, maka jadi lagi lesu, lagi letih, lagi malas. Al-Iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Firman Allah, maka, amma, adapun, allazina, orang-orang yang, amanu, mereka benar-benar beriman, maka, zadat, telah menambah, bagi mereka, imana, keimanan, iman bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat menjadi pengajaran yang kelima buat kita. Firman Allah, wahum yastabshirun. Orang-orang yang beriman bila mendengar Al-Quran, dalam keadaan mereka yastabshirun, berasa gembira.
Orang munafik bila dengar Al-Quran jadi lesu, ejek, mempermainkan. Orang-orang yang beriman bila mendengar Al-Quran yastabshirun, mereka seronok dan gembira. Dan ini menjadi pengajaran yang kelima, yang terakhir buat kita. Apakah dia? Orang-orang yang beriman sentiasa gembira dengan apa pun perintah dan larangan Allah. Sentiasa gembira. Allah suruh buat ni, dia seronok. Allah larang buat ni, dia seronok. Itu orang yang ada iman. Orang yang iman dia lemah ataupun tak ada iman, dia akan menganggap perintah agama tu sebagai satu bebanan. Kenapa agama macam ni? Kenapa agama macam ni? Kenapa tu tak boleh? Kenapa ni tak boleh? Kenapa tak boleh bebas? Kenapa? Dia akan ada banyak isu. Padahal iman dia yang masalah. Sebab itu firman Allah pada ayat ini, pengajaran yang kelima, tanda seseorang itu beriman, dia akan gembira dengan apa pun perintah dan larangan Allah. Dengan apa pun wahyu Al-Quran, dia akan gembira. Wahum yastabshirun, dalam keadaan mereka adalah gembira. Maka ini adalah sifat orang beriman. Sebab itu para sahabat Nabi suruh apa pun, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Walaupun kadang-kala perlu pengorbanan harta, walaupun kadang-kala perlu pengorbanan diri, para sahabat bila Nabi suruh je, sami'na wa ata'na. Bila perintah Allah je, sami'na wa ata'na. Sebab orang yang ada iman memang begitu. Wahum yastabshirun. Mereka akan bergembira dengan ayat Al-Quran. Mereka akan bergembira dengan perintah dan larangan yang Allah berikan. Dan inilah sifat orang beriman. Kalaulah tidak, maka kita akan rasa lesu, rasa beban, rasa tak best, rasa tak nak buat. Itu adalah gambaran hati kita ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini adalah 5 pengajaran yang kita dapat daripada ayat 124 ini. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Pagi ini saya ada 3, bahkan ini sebenarnya dah program kedua. Tadi saya ada kuliah subuh. Saya ada lagi 2 program berturut-turut. Jam 9 pagi akan ada tahsin solat. Tahsin solat. Bagaimana kita nak perbaiki solat. Dan kemudian jam 10 pagi akan ada kuliah duha di Masjid Al-Ikhlas. Maka kepada yang berkelapangan jemput join, insya-Allah. Jika ada live saya akan kongsikan. Sehari kita ada 3 program, jam 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Dan untuk maklumat, insya-Allah saya akan berangkat menunaikan umrah pada cuti sekolah bulan Januari, 22 Januari tak silap. Masih lagi ada kekosongan, maka jemput join jika ada di antara sahabat-sahabat yang merancang untuk menunaikan umrah bersama keluarga pada cuti sekolah Januari 2025 ini, pada awal tahun, musim sejuk, cuaca yang baik, maka bantu war-warkan jika ada ahli keluarga yang lain ingin menunaikan umrah, insya-Allah. Maka dalam umrah nanti kita fokus sama pada sirah dan solat, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ros Adam, Hariyati, Kak Cik, Nur Hasmalisa dan juga Nur Haniza, Dipa, Miko, Salmah, Sabariyah, Siti Mariah, Nyonya, Kamizah, Tenton dan juga sahabat-sahabat lain. Kita jumpa jam 9 pagi sebentar nanti dan 10 pagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.